Dan Lubnan. Dan apabila kita sebut perkataan Syam, Syam ini dia tertumpu kepada 4 buah negara tadi: Jordan, Syria, Palestin dan Lubnan. Cumanya kalau kita pergi dekat negara Arab, contohnya kita pergi Jordan, daripada Jordan kita nak masuk ke Syria, kita naik bas nanti ataupun naik taksi. Nanti driver taksi tanya, dia kata, Wayne Roy ni nak ke mana lah, dia kata. Dia nak ke mana? Kita kata ila Syam. Bila kita kata ila Syam, nak ke Syam, nanti dia akan hantar kita sampai dekat ibu kota Syria, Damsyik. Itu istilah Syam sekarang memang tertumpu kepada Damsyik, ibu kota Syria. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa. Nabi mendoakan bumi ini supaya diberkati. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatkan kami pada Syam kami. Ya Allah, berkatkan kami pada Syam kami. Ya Allah, berkatkan kami pada Syam kami. Ya. Sampai Nabi mengidafatkan negara Syam ini kepada diri Nabi, Syamina. Nabi tak kata Allahumma barik lana fi Syam, ya Allah berkatkan pada Syam. Tak, Nabi idafatkan. Benda tu dah mu'arraf dah, dimu'arrafkan lagi dengan idafah. Syamina, Syam kami. Bukan Syam kami Gazi. Syam kami Gazi itu benda kita. Jadi itulah kehebatan bumi Syam sehingga didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kehebatan bumi ini yang kita sedia maklum, Rasulullah SAW sepanjang hidup Nabi ni tak pernah pergi overseas. Nabi tak pernah outstation, kecuali ke 3 buah ataupun ke 2 buah negeri sahaja. 2 kali ke Syria dan sekali ke Palestin. 2 kali ke Syria kita sedia maklum ketika Nabi kecil-kecil berniaga ikut pakcik dia Abu Talib, berniaga ke sebuah tempat bernama Busra. Di situlah Nabi bertemu dengan seorang padri Kristian yang bernama Bahirah. Yang mana Bahirah ni bila dia nampak Nabi SAW, dia tanya dekat Abu Talib, wahai lelaki, siapa bapak budak ni? Abu Talib kata, akulah bapak dia. Padri kata, kau jangan terbiarang aku, kau bukan bapak dia. Siapa bapak budak ni? Abu Talib pun kata, akulah bapak dia, confirm, dengan penuh confident. Padri katalah, kau bukan bapak dia. Budak ni bapak dia dah lama mati. Tu canggih di padri ni. Dia kenal latar belakang Rasulullah SAW. Dan dia kata dekat Abu Talib, bawa balik budak cepat-cepat sebelum dia dibunuh oleh Yahudi. Itu ketika Nabi kecil. Lepas tu kali kedua ketika Nabi berniaga, ketika umur Nabi 25 tahun, membawa barang perniagaan, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha berniaga dekat Syam, di Syria, dan di tempat yang sama bernama Busra. Busra ni kalau kita pergi, dia sebuah kota lama, peninggalan tentera Rom. Kalau kita pergi, saya tak tahulah sekarang mungkin dah habis hancur berkecai kena bom di Bashar al-Assad al-Begum wal-Maguk Hayun tu, ya, mungkin dah hancur dah. Tapi masa saya belajar dulu masih ada lagi. Dan gereja tempat Nabi SAW bertemu dengan padri Kristian itu pun masih ada lagi. Masih belajar dululah. Itu kali kedua Nabi pergi ke Syria. Kemudian kali ketiga dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Okey, bilakah Islam mula masuk ke bumi Syria?
Ataupun lebih detail lagi, bilakah kota Damsyik itu ditawan oleh tentera Islam? Apabila kewafatan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang berlaku pada tahun 13 Hijriah, dan dilantik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah yang kedua, maka kerja pertama yang Umar buat, dia meneruskan kerja dakwah, kerja jihad yang dilancarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada tahun 14 Hijriah, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghantar bala tentera untuk membebaskan kota Damsyik daripada kekuasaan tentera Rom. Masa itu dia hantar dua orang leader, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikenali sebagai Amin Hazil Ummah, orang yang paling amanah di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Khalid bin Al-Walid al-mulaqab bi Saifullah al-Maslul, dan dihantar Khalid bin Al-Walid yang terkenal dengan gelaran Saifullah al-Maslul radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu mereka masuk ke kota Damsyik. Sebelum tu mereka mengepung kota Damsyik selama 70 hari. 70 hari. Masa tu bila dikepung, Raja Rom ni kata diorang takkan bertahan. Mungkin paling lama sebulan, dua minggu habislah, bekalan habis, bekalan makanan habis dekat padang pasir tu. Tapi tentera Islam sabar, sebab diorang dah biasa hidup dalam keadaan susah, dan diorang dah biasa berperang dalam keadaan tidak ada makanan. Pengalaman yang akhir dalam peperangan Tabuk yang memakan masa 55 hari perjalanan pergi perang, sehingga para sahabat yang pergi perang Tabuk pecah, berdarah kaki mereka, pecah, bukan pecah sikit-sikit. Orang Terengganu panggil rabak geng, macam tu. Rabak geng dia panggil. Aku pasal cakap Terengganu, pasal bini aku orang Terengganu. Okey lah. Jadi sahabat dah ada pengalaman. Setelah 70 hari dikepung kota Damsyik ini, pada hari yang ke-70, berdasarkan bisikan yang Khalid bin Al-Walid dapat daripada orang dalam, sebenarnya kota Damsyik tu, kota Damsyik ni besar, tapi sekarang kita nak sebut macam mana. Kalau kita pernah tengok cerita-cerita zaman dulu kan, bandar dalam kota, dia macam tu lah, bandar dalam satu kota tembok yang tinggi-tinggi. Jadi tempat ni besar, luas. Raja tu duduklah kawasan tengah-tengah kota ni. Lalu ada di kalangan orang-orang kampung ni yang dah mula tak puas hati dengan Raja Rom. Diorang pun bagi maklumat yang terkini. Yang terakhir sekali, diorang cakap malam tu, pada malam 70, malam yang ke-70 kepungan para mujahid ni, diorang dapat berita Raja Rom baru dapat anak, dapat baby baru. Canggih kan? Tengah-tengah kepung pun cepat lagi dapat baby seorang lagi. Jadi Raja Rom nak buat akikah lah. Akikah style dia lah, aku pun tak tahu macam mana akikah dia. Dan dijamu seluruh rakyat jelata. Dan antara menu utama standard lah, minum arak. Jadi Khalid bin Al-Walid dapat maklumat, diorang akan minum arak, dan bila dia mabuk, itulah peluang untuk menyerang kota tersebut. Dan lalu Khalid bin Al-Walid menyerang ikut pintu Syarqi sebelah timur Damsyik, dan Abu Ubaidah sebelah barat Damsyik. Ringkas cerita, ditawan kota itu dalam tempoh beberapa jam sahaja, dengan tidak menumpahkan banyak darah. Mungkin adalah 2-3 orang mati. Akhirnya ditawan baina unwah wa sulh, antara perdamaian dan juga peperangan. Okeylah, pada tahun 14 Hijriah ditawan kota Damsyik. Lalu di situlah para sahabat mula berhijrah daripada Madinah ke Syria, sehinggalah apabila pemerintahan Islam berpindah pada Bani Umayyah yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah, bertukarlah ibu kota kerajaan Islam di Damsyik, yang asalnya di Madinah bertukar di Damsyik, Syria. Kemudian ramai para sahabat duduk dekat Syria. Okeylah, antara para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang pernah duduk di Syria, sahabat Nabi yang terkenal Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dengar nama Abu Darda? Pernah? Tahu cerita dia macam mana? Confirm tak tahu. Panjanglah cerita, lain kali lah kalau nak cerita pun. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kubur dia betul-betul dekat luar kota Damsyik,
sekarang ni lah, di dalam sebuah masjid. Antara sahabat Nabi yang meninggal di Syria, antaranya lagi ialah Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah turunkan surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Kisah seorang sahabat yang buta matanya, dan Allah turunkan ayat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara kubur sahabat yang berada di Syria lagi ialah Sayyiduna Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib Ar-Rumi ni bukan orang Rom, dia orang Arab. Tapi dia kerana lama sangat duduk, dia ni kena culik daripada kecil, dia kena kidnap dengan tentera Rom, lalu dia pun duduklah dekat Rom lama. Dia orang Arab tapi duduk Rom lama. Dia macam kita lah, contoh dia ni Jawa je, tapi duduk orang putih lama sangat. Muka tu masih ada Jawa, muka Jawa tu confirm lah. Mata tak tukar pun, tapi cakap action sikit. Assalamualaikum. Macam tu lebih kurang, kan? Macam pelat-pelat sikit. Contoh ya. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni macam tu lah. Dia orang Arab tapi membesar dekat Rom. Dia panggil Suhaib Ar-Rumi, padahal dia orang Arab. Kubur dia ada di Babul Musalla, dekat sebuah masjid di Jami' Sahabi. Antara kubur sahabat Nabi lagi ialah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur dia terletak di Babul Saghir. Saya tak pasti saya report tidak gambar-gambar tu, pasal biasanya kalau saya ceramah pasal Syria ni, saya ada lagi seorang kawan yang akan buat tayangan video. Tapi dia ada urusan di universiti, tak dapat datang. Jadi malam ni saya main belasah lah. Tak tahu lah pokok dalam mana cerita Doraemon ke, wallahu alam. Nasib korang lah. Tak aku memang cerita bobo-bobo daripada sana. Okey, nanti insyaAllah kalau ada kita tengok pada di sesi akhir nanti insyaAllah. Jadi Bilal bin Rabah pindah ke Syria di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebab dia dah tak tahan duduk dekat Syria sebab terlalu rindukan Nabi. Dia setiap kali dia lalu kubur Nabi dia akan nangis, tengok kubur Nabi dia akan nangis. Dia pun kata ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku pindah ke Damsyik Syria." Abu Bakar kata, "Kalau itu pilihan kau, aku tak boleh paksa lah, aku pergi." Dia pun pindah dekat Damsyik Syria dan meninggal di Syria, kalau tak silap saya, dengan sebab kena wabak penyakit ta'un amawas. Ta'un, penyakit ta'un, kita boleh panggil ta'un, Arab panggil ta'un. Jadi bila kena penyakit wabak ta'un ini, beliau meninggal di Babus Saghir, di Damsyik, tengah-tengah kota Damsyik. Jadi kalau kita berpeluang lah, kot panjang umur murah rezeki, boleh ziarah Syria, jangan lupa ziarah kubur Bilal bin Rabah. Saya tak tahulah pengalaman saya masuk dekat dalam kubur Bilal ni, bukan masuk dalam kubur lah, masuk dalam kawasan tu kan, dari rumah dia. Kita masuk kan, automatik hati kita rasa sebab tau. Tak tahu kenapa, sebab dia rasa hati tu, tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia ni kan negro kan, orang gelap, black metal lagi, kau tahu. Tak ada benda yang putih kecuali gigi, biji mata, tapak tangan, tapak kaki, tu je yang hitam belaka. Tapi manusia hebat ni, ketika dia hidup, Nabi SAW dengar bunyi tapak kaki kan dalam syurga. Nabi kata ke Jibril, ni tapak kaki siapa ni? Jibril kata, itulah tapak kaki Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kau bayang, tuan dia tak mati lagi tau tak, tapi kaki dia, tapak kaki dah dengar dekat syurga. Macam korang faham tak cerita aku ni? Dia tak mati lagi, tapi tapak kaki dah ada dalam syurga. Itu yang canggih. Kita ni tak tahulah, na'udzubillah, janganlah ada tapak kaki kita dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi tanya Bilal, apa amalan kau Bilal sampai kau hebat sangat, bunyi tapak kaki kau dalam syurga? Bilal kata, ya Rasulullah, rasa-rasanya lah satu je amalan aku. Aku ni kalau lepas ambil wuduk, lepas ambil sembahyang, aku akan beribadat sampai batal wuduk tu. Itulah kelebihan dia, sampai batal wuduk. Nasiblah kalau wuduk tu tahan 10 minit, 10 minit lah. Kalau tahan setengah jam. Kalau 4 jam, 4 jam. Kalau 8 jam, 8 jam beribadat. Itu Bilal bin Rabah. Kita orang Melayu agak-agak boleh tahan wuduk lama tak? Kan? Orang Melayu jangan terbiarang akulah. Pantang lepas wuduk, confirm nak kentut. Dan pasal kita ni terkedarah macam-macam. Okey lah.
Jadi Bilal bin Rabah meninggal di Damsyik, Syria. Antara lagi sahabat Nabi yang meninggal di Syria ialah cuma satu yang saya terlupa. Kalau orang kata Abu Hurairah pun meninggal di Syria, tak betul. Ya, memang ada maqam Abi Hurairah dekat Syria. Dalam dipanggil Suq Hamidiyah, satu kawasan bazar panjang, sebelah kanan ada satu masjid kecil, dalam tu ada maqam Abu Hurairah. Itu bukan kubur Abu Hurairah. Menurut sejarahnya, Abu Hurairah pernah datang Syria dan berdiri kawasan tu. Dia berdiri, orang pun tanda di sinilah tempat ni satu ketika dahulu Abu Hurairah pernah berdiri. Kan? Kita Melayu pantang makam aja kubur. Makam bukan kubur bang oi. Makam tempat berdiri, kubur qabrun. Macam tu. Macam makam Nabi Ibrahim dekat Kaabah tu kan. Itu bukan kubur Nabi Ibrahim, tu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Okey. Antara sahabat Nabi yang terkenal lagi yang meninggal di Syria ialah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, yang terkenal dengan panggilan Saifullah Al-Masdul, pedang Allah yang terputus. Khalid bin Al-Walid, sahabat yang hebat, yang berjuang, yang tak pernah putus asa, yang tak pernah berasa hati kecil hati, berjuang. Panjanglah kalau kita cerita kenapa punca dia dipecat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berperang lebih 100 peperangan dan akhirnya meninggal dunia di sebuah tempat di negeri di Syria, di Homs. Di situ terletaknya Masjid Khalid bin Al-Walid, dan yang akhir saya ziarah pada bulan 3 2011 masih ada lagi masjid tu, tapi sekarang dengar-dengar hampir hancur dibom oleh tentera Bashar. Itu antara para sahabat yang ada di Syria, dan orang Syria cerita di Syria ini, bukan Syria dekat Damsyik saja, ibu kota Syria sahaja melebihi 10,000 para sahabat. Itu belum campur para alim ulama. Antaranya Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih, pengarang tafsir Ibn Kathir. Antaranya lagi Ibn Asakir. Ibn Asakir ni pakar sejarah yang terkenal. Ibn Asakir ni antara kelebihan yang Allah bagi dekat dia, dia punya kubur ni, kalau kita tengok kubur dia satu je dekat tengah-tengah roundabout. Dan pelik juga pasal kubur dia dekat tengah roundabout. Syekh Hanan cerita masa kerajaan Syria nak pindahkan kubur-kubur ni dekat satu penempatan baru, diorang korek kubur boleh pindah. Sampai dekat kubur Ibn Asakir tak boleh korek. Ya, jengkaut, jentolak, tak apa-apa semua tu tak boleh bergerak, okey macam tu. Kan? Dengan rebar-rebar pun demam sekali. Beberapa hari tak boleh, akhirnya buat keputusan biarkan kubur dekat situ dan dibuat roundabout dekat tengah-tengah. Sampai sekarang kalau kita pergi, memang kubur dia satu-satunya dekat roundabout. Itu Ibn Asakir, seorang ulama sejarah yang terkenal. Antara lagi ulama yang terkenal ialah Al-Imam Nawawi, juga berasal daripada Dar'a Syria. Okeylah, itu sebagai sedikit latar belakang keistimewaan bumi Syam. Kita masuk pada bahagian yang kedua. Siapakah dia? Hafiz Al-Asad, ya? Hafiz Al-Asad ini berasal daripada kawasan Laziqiyah yang terletak di utara Syria. Dia ni berfahaman Syiah Alawiyah An-Nusairiyah. Dekat USM ni ada Syiah tak? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ke? Oh, Syiah Melayu ke? Goblok betul. Harap budak kita ada terpengaruh tak? Kalau ada kau belasah yang hujan. Ya, aku ambil satu badan ni. Abang kakak Syiah tak boleh main-main tau. Bahaya sangat. Okeylah, sabar dulu. Hafiz Al-Asad ni berfahaman Syiah Alawiyah An-Nusairiyah yang telah diijmakkan oleh ulama-ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab ini terkeluar daripada Islam. Main mana Syiah Alawiyah ni ataupun Nusairi ni? Ia muncul pada kurun kedua Hijri, maknanya pada tahun 200 Hijriah. Muncul seorang lelaki bernama Muhammad An-Nusairi, yang dia ni berpecah daripada Syiah yang asal. Dia pun buat mazhab Syiah dia sendiri dengan panggilan Syiah Nusairiyah.
Antara fahaman pelik Syiah Nusairyah ini, dia berfahaman bahawasanya Allah Ta'ala boleh menjelma pada mana-mana manusia, badan-badan manusia. Ya, sebab tu diorang antara mazhab diorang menyembah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Okeylah, Syiah ni panjang kalau kita nak cerita. Ulama-ulama yang buat kajian Syiah ni, dia ada 200 mazhab. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah ada hanya 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. 4 mazhab. Tapi puak-puak Syiah ni, dia ada 200 mazhab yang besar dan berpuluh lagi mazhab yang kecil-kecil. Sebagai contoh, mazhab Syiah yang paling berpengaruh ialah Syiah Imamiyah, Syiah Isna Ashar, Ja'fariyah, Ismailiyah, Druz, Alawiyah, Nusairiyah, Sabaiyah, sampai ada satu Syiah nama dia apa tahu? Syiah Syaitaniyah pun ada. Kau bayang, Syiah setan pun ada. Setan pun pening kepala. Macam mana nak bersyiah lah kan? Kalau ada Syiah nak marah-marah, bila apa aku? Benda kau tak betul. Tak betul lah, cakap banyak tak ada. Ya? Aku tak tahu kalau semua siapa jadi hamil satu badan. Benar rasa. Ya? Okeylah, abang kakak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Hafiz Al-Asad ni daripada Laziqiyah, beliau merupakan anggota tentera Syria, naik sikit sampai dipegang tampuk jeneral. Pada tahun 1970-an, bersama dengan tentera-tentera dia melakukan rampasan kuasa, inqilab askari, rampasan kuasa tentera. Bila dia pegang tampuk pemerintahan, benda yang pertama dia buat, dia pecat belaka jeneral-jeneral yang ke atas ni yang berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia diletak puak-puak dia belaka Syiah An-Nusairiyah. Ada setengah orang panggil Syiah Alawiyah. Alawiyah ini diberi gelaran Syiah Alawiyah oleh penjajah Perancis. Dia buat kajian kan, kita Ahlu Sunnah ni cukup kenal sahabat Nabi Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Jadi dia orang ni, dia nak buat satu benda supaya kita ni jadi confused, kita jadi apa orang kata peni-peni lalat macam tu. Kita untuk tidak menganggap Syiah Nusairyah ini sesat, diorang pun tukar namanya kepada Syiah Alawiyah. Sama je, Alawi Nusairi sama, 2 kali 5. Ya, bagai apa ke? Bagai isi dengan kuku, bagai kentut dengan tahi. Macam itulah perumpamaan yang kasarnya. Ya. Sama-sama rosak belaka. Jadi Perancis yang tukar nama daripada Syiah Nusairiyah kepada Alawiyah. Apabila Hafiz Al-Asad jadi presiden Syria, antara yang perkara yang dibuat, dia bubarkan Ittihad Ulama Syam, Kesatuan Ulama Syam dibubarkan. Dulu Ittihad Ulama Syam ini dia punya kuasa, suaranya didengar di Parlimen Syria. Kerana dia bimbang kuasa ulama berkesan, diorang pun bubarkan Kesatuan Ulama Syam. Yang kedua, antara yang dibuat oleh Hafiz Al-Asad ini, dia tak benarkan sembahyang didirikan kecuali di rumah persendirian ataupun di masjid. Itu saja. Di jabatan kerajaan tak ada tempat sembahyang, shopping komplek tak ada tempat sembahyang, ya, mana-mana kita tempat sembahyang. Dan dalam tentera Syria pun tak ada tempat sembahyang dan tak dibenarkan sembahyang. Saya mula-mula dengar, saya tak percaya. Dia kata dia betul. Ada kawan saya yang saya cerita yang biasa bahagian video ni, dia orang Syria, nama dia Abdul Rahman Al-Muqri. Dia kata aku masuk tentera 3 tahun. Di Syria rakyat dia wajib masuk tentera. Ya. Kalau kau adik-beradik kau semua perempuan, kau seorang lelaki, tu tak payah masuk. Tapi kalau ada lelaki ada perempuan, kena masuk tentera. Macam kita kena masuk PLKN lah, macam tu. Tapi kita PLKN tu kita bukan masuk tentera, kita main masak-masak kan, kita main kemah-kemah macam tu, konde-konde kan. Tapi dekat Syria, kau masuk tentera, masuk sungguh. Habis tu anak kata kau tak sembahyang ke 3 tahun? Aku sembahyang. Dah kau sembahyang macam mana? Aku sembahyang duruk-duruk, dia kata. Ya, sampai tahap sembahyang dengan isyarat mata. Allah, Allah, Allah. Kau tak tahu ke sembahyang kan?
Sebab kalau bos tahu kau sembahyang, kau akan dikenakan tindakan tata tertib dan akan dikenakan adalah denda-denda dalam askar Syria. Sebab itulah askar Syria ini adalah askar yang paling zalim dalam dunia, melebihi zalimnya tentera Israel yang membunuh umat Islam di Palestin. Ya, betul. Bukan saya cakap bohong. Tentera Syria adalah tentera yang paling zalim dalam dunia ni. Okeylah. Jadi tak dibenarkan sembahyang, tak dibenarkan adalah benda-benda yang lain, buat perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Sehinggalah pada tahun 1982 berlaku kebangkitan di sebuah bandar bernama Hama di Syria. Kebangkitan ini dipelopori oleh Al-Ikhwanul Muslimun. Bila Hafiz Al-Assad tahu ada rakyat bangkit di bandar Hama ini, Hafiz Al-Assad hantar bala tentera, jet pejuang, kereta tank, bom bandar ini selama 27 hari. Selama 27 hari, hasilnya lebih kurang 40,000 umat Islam dibunuh dalam negeri tersebut. Saya pernah baca satu artikel yang ditulis oleh tentera yang terlibat dalam operasi tersebut, dan dia dah insaf dan dia lari pada Syria. Dia kata bagaimana kami diarahkan untuk membunuh setiap hari paling kurang 500 orang. Wajib, mesti bunuh 500 orang. Paling kecil budak umur 13 tahun, mesti dibunuh. Ini zaman Hafiz Al-Assad. Tapi dia kata zaman tu zaman yang tidak ada internet, kan, orang tak tahu apa yang berlaku di Syria. Okeylah. Begitulah bila dia dah bunuh bandar Hama ni, Hafiz Al-Assad nak khabar dekat rakyat dia, inilah aku Hafiz Al-Assad, korang jangan lawan cakap aku. Kalau korang lawan cakap aku, mampu yang korang kerjakan. Di Syria tidak ada pilihan raya. Masa saya belajar Syria tahun 1962, kita kalau masuk Syria ni, kita rasa pelik. Mukadimah masuk daripada Jordan dekat sepadan, badan yang pertama Dar'ah, kau akan jumpa patung Hafiz Al-Assad. Betul bapak dia di patung tu. Kita pun pelik, apa pasal pula ada batung ni? Tak apalah kot kan, mungkin ingatkan seko ni je. Kita pun jalan lagi kan, sampai kat tengah bandar ada lagi roundabout, ada lagi patung orang tua ni. Jalan lagi, ada lagi patung orang tua ni. Paling kurang kan ada kepala dia semua tu. Dia buat kepala dia letak dekat roundabout tu. Ada aku pelik, ada kata Syria ni bumi biar kan, ulama ramai, orang alim ramai, wali-wali Allah ramai, tapi takkan tak ada seorang berani tegur patung ni? Ke ada apa hantu pula patung ni? Rupa-rupanya siapa yang berani kata patung ni tak boleh dibina, haram dan sebagainya, akan ditangkap, dipenjara, diseksa dan tidak mustahil dibunuh. Jadi ulama Syria ambil keputusan diam ajalah. Daripada sempadan ke sempadan, contohlah macam kita kan, Selangor, Perak, Penang, Penang ke Kedah dulu. Tak ajalah. Kedah dulu. Oh, Kedah dulu. Aku tak tahu tadi pasal aku tidur dalam kereta. Selangor, pada Perak, Kedah, Penang, confirm. Hantam je lah, kau pun tak tahu siapa dengan aku kan. Lepas tu polis ni contoh, setiap border ni kan, border Selangor, border Perak, border Kedah, border Penang, setiap border tu ada patung orang tua kutuk ni tu. Dia berdiri macam ni. Jadi rakyat ni diajar seakan-akan yang paling berkuasa forever and ever ialah Hafiz Al-Assad. Kalau kita pergi dekat bandar, semua bangunan, terutama bangunan kerajaan, diorang tulis dekat banner besar, Hafizul Assad qa'iduna ilal abad. Hafiz Al-Assad, pemerintah kami buat selama-lamanya, forever and ever, and Batman forever. Batman pun tak ada ganti dia, betul tak? Dia orang tua kutuk ni. Kalau bangunan besar kan, sepenuh-penuh bangunan tu buka orang tua ni. Rakyat Syria tak berani kata apa, tak berani cakap, nak sebut nama Hafiz Al-Assad pun tak berani. Kita orang dekat Syria, kita orang panggil dia Pak Long. Mula aku tak faham juga. Orang tu gambar Pak Long tu, mana pula Pak Long? Pak Long gua datang kat sini, tak tu Pak Long tu. Siapa Pak Long? Hafiz Al-Assad. Kau dengar sebut nama dia, takut kita. Dekat Syria dua perkataan orang tak berani nak sebut, Hafiz Al-Assad dengan Ikhwan Muslimun. Kalau kau sebut Ikhwan, dengan kau masuk underground kena tangkap.
Habis ikhwan panggil apa? Ikhwan kita panggil Pak Saudara. Pak Saudara ikhwan muslimun. Dulu kan cukup masyhur dekat Syria ada nasyid tu, nasyid-nasyid yang dibuat oleh mujahid Syria yang ditangkap, dipenjara, diseksa, dipotong lidah mereka dengan sebab nyanyi lagu jihad lah. Nak kata jihad taklah jihadnya. Contoh lagu apa ya? Contohnya aku pun tak ingat juga, dia lama aku dengar lagu ni, tahun 80-an dulu. Tajuknya contoh apa contohnya? Dimashq fil qalbi qalbi fi hawa halabin dami hamatu wa nauhul jisri ugniyati suriyatul yawma burkanun suyulu damin. Contohlah lagu tu kan. Sekali tu aku pernah nyanyilah dekat Rumah Persatuan Pelajar-Pelajar Malaysia. Bila saya nyanyi orang tu, kau nak mampus kau. Aku pun ingat berdosa ke nyanyi lagu kan, haram ke, lagu okey apa lagu tu kan, lagu pasal Syria, bukan lagu rock, lagu Dewi kan. Dewi, aku cintamu, aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, tu dah sabarlah kalau nak marah pun kan. Ni nyanyi lagu tu pun tak boleh. Dia kata ada ceritanya. Siapa nyanyi lagu tu ditangkap, diseksa, dibunuh. Allah kata. Benar sekali tu kita nyanyi lagu, ada syekh-syekh Syria datang ziarah kita orang pun nyanyi lagu minal mu'minina rijalun sadaqu mahadullaha alaih, sampailah ayat ini. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا يَتَوَاثَبُونَ إِلَى يتواثبون إلى الجهاد يسابقون إلى الجنان يتواثبون رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد وفي فجار. Bila kita nyanyi lagu ni kan, tiba-tiba Syaitu nangis pun tahu. Aku pun tak tahu kenapa dia nangis. Rupa-rupanya dia teringat cerita lama. Siapa nyanyi lagu ni semua kena tangkap lah. Habis masuk penjara. Okeylah. Jadi Hafiz Al-Assad alaihi laknatullah ni amat zalim, amat jahat. Saya ingat satu hari dalam kelas ada buku latihan. Saya contek buku tu. Di buku latihan tu ada gambar Hafiz Al-Assad, kau tahu. Jadi aku pun contek lah buku orang tua ni. Aku bubuh mata spambor kan, bubuh jerawat sikit, bubuh misai, bubuh tarik. Tengah-tengah aku contek, ada seorang budak kelas saya 1. Jadi tiap-tiap kali rehat dia akan masuk kelas sana. Dia tengok anak lukis lah. Dia sekali dia tengok aku contoh muka Hafiz Al-Assad, tahu dia kata apa? Syamsal ya Nazmi. Dia kata macam tu. Kau faham tak aku cakap apa ni? Syamsal ada tadi kena Hazrat Khairna Abuna Hafiz Al-Assad. Dia kata, kau buat apa ni Nazmi? Kau tak mati ke? Ini pemimpin kami tau, bapak kami Hafiz Al-Assad. Kau tahu kalau Hafiz Al-Assad nampak kau buat macam ni, kau kena tangkap, kau kena penjara, kau kena seksa, kau mati. Kau jangan main-main. Dinding tahu apa yang kau buat, dinding akan hantar laporan kepada Hafiz Al-Assad. Ambil kau. Kecut telur dengar kau tahu. Itu realiti yang pernah aku lalui. Bagaimana budak darjah 1 sound aku macam tu. Tahu tak kenapa? Diorang train kepada budak-budak Syria ni memang ta'asub sayang gila kepada Hafiz Al-Assad. Salah seorangnya kawan saya, orang Terengganu, dia hantar anak dia masuk tadika. Bila masuk tadika, seminggu masuk tadika, satu hari dia kata maghrib, lepas maghrib diorang pun tengok berita kan. Jadi sebelum berita ni dia ada lagu negara aku dia. Aku pun tengok lah macam lagu dia kan. Contohlah, Biladi, Biladi, Biladi. Contoh kan.
Elok keluar lagu tu, keluar muka Hafiz Al-Assad dekat TV. Anak kawan saya yang baru masuk tadika seminggu ni, dia nampak muka Hafiz Al-Assad keluar kat TV. Dia peluk TV tu, dia cium kata, Abi. Dia kata, Abah. Bapak terpanjat dah. Woi, ni bapak mau ni. Dia kata, ini bapak mu makan kepuk leko. Jangan kita. Yang kau pergi peluk Hafiz Al-Assad buat apa? Nak kabur dekat korang, dia torture budak-budak kecil-kecil. Hafiz Al-Assad bapak kau, presiden kau, sedap gaya Tuhan kau sekali. Dia torture, kau bayang anak orang Melayu pun boleh ditorture, apatah lagi orang Arab. Di Syria tidak ada pilihan raya. Setiap 7 tahun rakyat Syria akan dipaksa keluar. Dia untuk dipanggil Tajdidul Bai'ah. Tajdidul Bai'ah ini memperbaharui bai'ah setiap 7 tahun. Jadi rakyat akan dibawa dekat pusat pengundian lah, kita kata. Disuruh kau bangkah muka orang tua ni, Hafiz Al-Assad. Wajib. Nanti dia pun buatlah konon-konon ada pilihan raya. Keluarlah dekat dia punya surat khabar besok. Dia kata apa? Hafiz Al-Assad menang pilihan raya yang ke-13 dengan undi 99.9%. Gila kau. Yang ada undi rosak tu daripada Lahad Datu ke Pemandanku, tak tahu kan. Contohlah. Tapi nak khabar gitulah keadaan Syria. Sebab tu kita kalau tak kenal orang Syria, kita jangan marah kat dia, kesian ke dia. Diorang ni ditutup kepala otak diorang. Ulama diorang amat alim sungguh-sungguh. Kita tak nafi Mesir pun hebat, Jordan pun hebat, tapi bila disebut ulama Syria, memang tidak dinafikan kehebatan diorang, memang alim. Tapi masalahnya diorang ni apa orang kata, dijumutkan. Ya, orang Jawa panggil like frog under coconut shell. Macam tu lah. Kau faham tak saya cakap apa ni? Aku tak faham. Bayang masa saya belajar kat Syria, budak-budak Syria tanya anak, dia kata, negara kau kat mana? Malaysia. Dia tak tahu mana Malaysia. Dia nampak kita Bruce Lee, dia kata kita Bruce Lee. Bruce Lee, Jackie Chan. Tu je dia kenal. Masa tu Jet Li tak ada lagi. Bruce Lee, Jackie Chan. Kalau jumpa kita mesti ajak gaduh punya. Ajak main kungfu lah, mati aku cakap dua ni. Kan? Lepas tu siap dia tanya, rumah korang atas pokok ke? Atas pokok dah pula, dia kata rumah aku. Ya? Kalau jumpa kita dia kata bunga. Bunga ni bahasa orang Dayak lah kan, orang Indian lah benda kan. Dia tanya, tempat kau ada tongges tak? Tongges lagi kau tahu kan? Kesian dia orang macam tu. Sebab kerajaan dia buat macam tu. Memang dia jumutkan rakyat dia. Antara pengalaman saya di Syria, kita orang ketika sampai pada tahun akhir belajar, tahun 6, jadi kita dah belajar semua bab-bab fiqah ni sampai masuk bab hudud. Ya. Sampai bab hudud, satu hari Syekh Hana kata, kita tak payah belajar lah bab ni, kita lupakan aje lah. Ana kata ke Syekh, janganlah macam tu. Aku tak cakap dalam Melayu, aku cakap Arab. Cakap Melayu mana dia tak faham kan? Ana kata tak boleh lah macam tu, kita nak belajar, kita dah tajak jauh. Syekh ni kata apa tau? Dia kata kalau kau belajar pun bukan ada orang ikut pun. Dia kata tak ada orang ikut dah, orang tinggal lagi dah hukum Islam ni. Dia macam dia frust, dia macam tak ada mood tau. Lepas tu kita bujuk dia. Dia kata kalau kau nak belajar juga boleh, tapi kita kena cari tempat lain. Dia ajak kita keluar, kita belajar dalam store. Dalam sekolah ada store, kita punggah periuk belanga tu, susun dia duduk tepi-tepi, kan, susun lemari, ambil kursi meja letak dalam store. Kita tutup pintu tingkap rapat-rapat. Barulah Syekh Hana berani mengajar babul hudud. Tahu tak kenapa? Sebab bab hudud ni berkaitan dengan undang-undang negara. Pasal silap gaya kalau dia mengajar, dia sebut undang-undang Islam, lepas tu dia compare dengan undang-undang Syria, kan? Ada pertentangan. Silap gaya kalau ada orang report, sekolah akan ditutup, Syekh akan ditangkap, kita akan dihalau balik ke negara masing-masing. Sebab dalam sekolah, semua sekolah ada SB belaka. Macam dekat USM ada SB kan? Remeh lah. Kita semua ada SB belaka. Malaikat Rocky pun Wati takut kau benda bro. Jadi dekat Syria kan, semua sekolah ada SB kau tahu. Kita pun tak tahu yang mana Syekh, yang mana SB. Itu yang bahayanya. Jadi dekat Syria ni orang kata 90% rakyat dia macam tu. Diorang baik,
Tapi anda nak cakap macam mana ya? Kalau orang tak duduk dia tak tahu benda ni. Contoh suami isteri, adik-beradik, abang adik, suami isteri. Kau kalau dengan bini kau boleh sembang lah. Contoh kau kata kita nak cuti ni kita nak balik mana contoh. Boleh sembang macam tu. Raya ni nak buat kuih apa? Kuih samprit ke, kuih bahulu ke? Boleh. Tapi kau jangan tanya soalan pilihan raya bila. Kau jangan tanya soalan macam tu. Mampu kau. Sebab kemungkinan laki kau SB, kemungkinan bini kau SB. Ini di Syria. Ini di Syria punya cerita. Okey bang kakak. Sampailah Hafiz Al-Assad memerintah lebih kurang 30 tahun. Akhirnya dia mati pada tahun 2002. Sebelum dia mati, anak dia mati dulu, nama Basil Al-Assad. Nanti kita akan tengok gambar-gambar tu di akhir ceramah saya nanti. Basil Al-Assad ni anak sulung Hafiz Al-Assad. Tapi karakternya ramai orang kata dia baik. Dia jenis orang yang ada karakter yang jenis tak suka rasuah, tak main perempuan, tak minum todi, jenis, dan dia suka kepada ulama. Tapi akhirnya dibuat konspirasi dan dia mati dalam satu pelanggaran kereta ketika dia pergi ke airport Damsyik, accident mati. Itu dia mati tahun 1996. Bila dia mati, kita orang kat Syria seluruhnya bercuti, wajib bercuti, berkabung. Semuanya kena keluar ke bandar ramai-ramai, bawa sepanduk warna hitam kan, bawa pegang gambar-gambar Hafiz Al-Assad sekali. Aku tak pegang lah, memang aku pegang kan, tunjukkan muka sedih kerana kematian Basil Al-Assad. Padahal kematian Basil Al-Assad pun dirancang oleh keluarga dia supaya bunuh Basil Al-Assad sebab dia orang yang baik. Akhirnya Hafiz Al-Assad mati pada tahun 2002. Masa itu saya dah tak ada dah, saya dah balik Malaysia. Bila dia mati pada tahun 2002, ramai rakyat tak percaya dia mati. Sebab rakyat diajar dia pemimpin buat selama-lamanya, ilal abad, qaiduna Hafizul Assad, buat selama-lamanya. Masa saya sambung di Al-Azhar tahun 2001, saya bertemu dengan seorang imam masjid. Jadi imam masjid di Halab, Aleppo, sebuah bandar di Syria. Ada tanya dia, betul ke Hafiz Al-Assad mati? Dia kata, tak lah, kamu tak tahu. Masa-masa dia tak mati lagi kot. Kau bayang, yang cakap tu imam masjid kau tu tak? Imam masjid pun tak percaya Hafiz Assad mati. Bukan JKK kampung cakap ni, kau tahu. Bukan Tok Mudin, Tok Siak. Ni imam masjid pun tak percaya. Nak kabur, otak orang Syria telah di brainwash. Hafiz Assad tak mati. Sehinggalah confirm mati bila diorang tabalkan anak dia Bashar Al-Assad jadi Presiden Syria. Ketika Bashar Al-Assad jadi Presiden Syria, dia baru berumur 35 tahun. Sedangkan Perlembagaan Syria menetapkan Presiden mesti berumur 40 tahun. Tapi kerana Parlimen Syria tu bapak dia punya kan, dia gubal undang tak sampai setengah jam, isytihar dekat televisyen, Bashar Al-Assad ganti bapak dia. Oh, banggalah orang tua ni keluar kat televisyen tu kan, macam poyo muka. Dialah pemerintah Syria. Memerintah. Dan di zaman Hafiz Al-Assad, di zaman Bashar Al-Assad, Syiah dah boleh masuk. Sikit-sikit, diam-diam, senyap-senyap. Dia buat port dia orang, dia panggil Hauzah. Hauzah ni macam kita panggil masjid lah, tapi dia kecil sikit, macam surau lah macam tu. Dia panggil Hauzah. Sikit-sikit dia buat kerja. Okey, sehinggalah berlaku Rabi Al-Arabi, Arab Spring. Tahu Arab Spring kan? Bukan spring kan? Ni musim bunga kan? Musim bunga kan? Spring, betul? Ke musim gugur? Korang pun sama lah, bukan lima dengan aku. Rabi Al-Arabi musim bunga lah kat oi. Okey Anda ingat bila berlaku kebangkitan di Tunisia, di Libya, di Yaman dan di Mesir, tengah berlaku kebangkitan. Anda pergi Syria last kali bulan 3 2011, 16 hari bulan 3 2011. Ada orang-orang dekat Shah Alam kata nak sangat tengok Syria. Alhamdulillah anda bawa pergi. Sampai dekat Jordan, nak masuk ke Syria, anda bersembang dengan driver bas. Driver bas Jordan ni orang Palestin. Anda tanya dekat dia, agak-agak kau
mungkin tak berlaku kebangkitan rakyat di Syria. Ibn Baz kata apa? Mustahil, dia kata. Mustahil berlaku. Adapun tak heran dia kata mustahil pasal orang Arab, semua negara Arab kenal siapa dia Hafiz Al-Assad, tahu siapa keluarga Al-Assad. Amat jahat, amat kejam. Memang brutal. Ana pernah tegur, bukan tegur lah, masa kita orang pergi buat berziarahi makam Imam Nawawi, kubur Imam Nawawi dekat Dar'ah. Kubur Imam Nawawi ni tak dijaga tau, semak sambut, padahal orang ramai ziarah, ulama terkenal kan. Ana pun cakap lah yang dekat pemandu pelancong ni, ana kata lima la taktub syakwa ila wizarah siyahiyah hatta tusi hadhi al-amakin. Ana kata korang kenapa tak tulis report dekat Kementerian Pelancongan? Ini benda penting ni, sejarah umat Islam ni, ya, supaya dibersihkan, dielokkan tempat ni. Bila aku cakap macam tu, dia buat macam ni. Sampai macam tu. Padahal tak ada benda. Bukan aku nak letup bangunan, tak. Aku kata tulis dekat apa kan, apa, Ministry of apa? Of Pelancongan. Apa? Lebih kurang macam tu lah. Aku sekolah tak tinggi, tak macam korang. Korang sekolah tinggi kan. Tulis report pun tak berani kau tu. Dia kata macam tu. Okey lah, aku faham lah. Masa anda pergi kat Syria bulan 3 tu, lebih kurang 2 ataupun 3 hari nak balik. Kita orang masa tu nak pergi ziarah. Kali kedua, kali pertama kita pergi Busra. Lepas tu kali kedua kita nak pergi ziarah kubur Imam Nawawi. Kita dapat maklumat daripada apa ni, pemandu pelancong. Dia kata kita boleh pergi tapi keselamatan kena jaga sebab ada demonstrasi dekat sana. Saya tak tahu lagi cerita ni. Yang kan benda-benda biasa je. Rupa-rupanya barulah tahu cerita sebenar. Ni yang korang mesti tahu, apa punca kebangkitan rakyat di Syria. Ini korang kena tahu, dan kalau korang tanya, korang cerita benda ni. Cerita ni kalau dalam hadis dipanggil hadis mutawatir, Sahih Bukhari wa Muslim. Dia standard dia. Ceritanya di sebuah sekolah di bandar Dar'ah. Saya dah sebut tadi bandar Dar'ah sepadan dengan Jordan, dan dekat bandar tu terletaknya kubur Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Ada sekumpulan kanak-kanak sekolah berumur dalam 11-12 tahun. Diorang conteng dinding sekolah dengan satu perkataan, Asy-sya'bu yuridu isqat an-nizam. Maknanya rakyat nak jatuhkan pemerintahan. Budak umur 11-12 tahun. Persoalannya macam mana budak-budak ni boleh tulis perkataan macam tu? Diorang ngerti apa benda? Ceritanya budak-budak ni dia tengok televisyen tau. Di Syria diorang sudah pakai parabola. Tahu parabola kan? Yang besar bapak tu kan. Sebuah siaran kau dapat, siaran Planet Marif dulu tu semua dapat. Jadi diorang tengok dekat televisyen bila berlaku kebangkitan dekat negara-negara Arab, di Libya, di Tunisia, di Mesir, di Yaman, semuanya rakyat yang bangkit tulis perkataan ini, Asy-sya'bu yuridu isqat an-nizam. Rakyat nak jatuhkan pemerintah. Dia tulis macam tu dekat bangunan. Budak-budak ni tak tahu benda. Dia ingat benda ni apa, abstrak ke apa gravity. Yang orang cucuk kat binding tu kan. Dia pun tulis lah. Diorang tulis. Bila diorang tulis apa yang berlaku, hari itu juga Ketua Balai Bandar Dar'ah bernama Atif Najib mengarahkan sekolah itu diserbu dan ditangkap semua budak yang terlibat menulis perkataan ini. Ditangkap belaka. Ditangkap dan dimasukkan dalam balai dan diseksa budak-budak ni. Antara seksaan yang dikenakan, dilibas dan dicabut kuku mereka. Cabut kuku ni di Syria antara seksaan yang ringan. Ya. Saya pergi ke sepadan Turki, saya akan tunjukkan gambarnya. Pada bulan 5 2012, saya jumpa dengan seorang bekas anggota Ikhwan Muslimin yang dicabut kuku dia. Baru aku tengok, anak dia tak cerita pun. Sekali ada tengok, apa hal? Jari kau ni kau makan kuku apa? Dia kata, aku kena tangkap sebab dituduh menganggotai Al-Ikhwan Muslimun. Kemudian aku dicabut kuku aku. Allah, kita dengar tu, kita dah seriau masa macam tu rasa kan. Bila kita dah berasa macam tu kan, sampai nak tanya soalan pun tak tahu nak tanya soalan. Dah lah tanya soalan bodoh pun tu. Rasa apa?
Bujuk lah dia tak kata, sakit lah bodoh. Bujuk dia tak cakap macam juga aku. Dia kata, tapi kau tak tahu apa jawapan dia. Dia kata, aku tak rasa. Hah? Kenapa kau tak rasa? Sebab masa dia cabut tu, aku dah tak sedar dah. Dia belasah sampai dia pengsan, tak sedar ke diri. Masa dia pengsan tu, dia cabut kuku dia. Bangkit-bangkit, dah tak ada kuku dah. Okey. Bila budak-budak ni kena belasah, kena seksa, orang kampung, mak bapak diorang datang untuk bebaskan anak-anak mereka. Dan itulah kali pertama dalam hidup diorang buat demonstrasi aman. Diorang tak pernah terfikir nak lawan kerajaan Syria. Mustahil segi akal manusia. Sebab zalim, jahat, brutal dan sebagainya. Orang Syria ni pun, kalau kita berkawan, antara orang Arab yang paling lembut dalam dunia. Kalau kau pernah berkawan dengan Arab, kau tanyalah, yang paling kasar, bersih. Bersih kalau cakap kasar. Kalau tanya apa khabar kan, Zayyad. Apa khabar? Zayyad. Apa lagi? Syu akhbarak, macam tu kan. Kif halak, macam tu. Kalau Syria kau tu, dia tanya macam mana? Ishlonek. Kan lain tu. Kan pelik bunyi dia kan. Ishlonek. Ishlonek ni maknanya, ish tu apa? Launak, warna kamu. Apa warna kamu? Itu apa khabar tu? Kita pun pening nak jawab apa ni. Warna hijau biasanya. Apa? Relax bro. Tak puas hati, tak puas hati. Kan? Jadi dia orang tanya, slow neck. Maknanya, kan kau bangkit pagi-pagi kan? Pagi-pagi kau ni ceria ke apa ke? Kalau kau tak ceria, kan kau jawablah berwarna lain. Tapi orang Syria, dia cakap macam slow neck. Dia cakap berlagu kau tu tak? Kalau dia tanya kau nak pergi mana, dia kata when right. Kalau kita gaduh-gaduh kan, udah lah tu gitu kan. Dia halah sudah ba'ah. Dia cakap meleleh kan. Itu yang cakap yang meleleh tu balak kau tu. Lelaki, perempuan cakap jangan cakap benda Arab tu juga. Kalau dia kata buat apa, Syamsawi, dia cakap macam tu. Kau jangan main-main. Aku ni mujur, tak ada rezeki kahwin orang Syria. Kau tahu? Okeylah abang kakak. Memang kalau kau tengok, memang takkan berlaku kebangkitan di Syria sebab orangnya lembut. Beza dengan Mesir dan negara-negara yang lain Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia pasti berlaku. Bila budak ni kena tangkap, keluarga diorang pun pergi demonstrasi untuk bebaskan anak diorang. Tahu tak apa kata ketua balai dekat Bandar Dar'ah? Minta maaf dia cakap perkataan yang biadab. Dia kata apa? Insau auladakum waqtu bihi ghairahum. Lupakan anak-anak korang dan buat anak yang lain. Dia kata macam tu. Kalau kau rasa kau dah tak larat nak buat anak yang lain, bawa bini kau dekat balai, kita buat bini kau beranak sekali lagi. Dia cakap macam tu. Inilah perkataan yang orang Syria cerita kat aku. Bukan seorang, bukan dua orang, punya ramai aku jumpa. Itu juga yang orang cerita benda yang sama. Orang pun keluar lebih ramai, minta supaya dibebaskan budak-budak ni. Akhirnya anggota keselamatan Bandar Dar'ah keluar dan melepaskan tembakan dengan peluru hidup. Habis mati orang kampung yang berdemonstrasi pada hari itu. Peristiwa pembunuhan kali pertama ini, setelah bapa dia Hafiz Al-Assad pernah bunuh pada tahun 1982. Itu tak termasuk dengan ulama-ulama yang ditangkap, hilang, tangkap, hilang, tangkap, hilang, atau hidup ke mati. Jadi kan, bila berlaku pembunuhan di Dar'ah tu, kisah ni tersebar di seluruh Syria. Ke Damsyik, ke Homs, Hama, Aleppo, Lazakia, Zarqa dan sebagainya. Tersebar luas kisah pembunuhan ini. Lalu rakyat Syria ni mula simpati. Diorang pun bangkit berdemonstrasi untuk menegakkan keadilan. Itu je. Diorang tak terfikir langsung nak lawan kerajaan, nak tegakkan keadilan. Maksudnya serahkan budak-budak sekolah yang kamu zalimi. Itu je cerita. Tapi jawapannya apa? Askar Syria keluar, tembak dengan peluru hidup. Saya tengok kebangkitan Syria ni daripada bulan 3 2011 setiap malam sampailah pada saat ini. Setiap malam sebelum saya tidur, saya akan tengok internet apa yang berlaku dekat Syria. Dahsyat. Mula-mula kebangkitan kita tengok sedih. Orang keluar demonstrasi kan, keluar demonstrasi dekat masjid, orang sebut Allahu Akbar,
Akbar. Sebut Allahu Akbar. Datang polis belasah dengan belantan. Pelapang. Berdarah kepala, sirit, sepak, terajang, sumbat dalam bonet, tutup. Macam tu. Jalan. Kan? Orang keluar lagi. Allahu Akbar. Tembak. Tembak. Orang lari masuk masjid. Polis masuk dalam masjid. Masuk, pijak, sepak, terajang. Zalim. Rakyat Syria sabar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampailah bulan yang ke-6. Sampai bulan yang ke-6, setelah diorang sabar dan masa tu dah ramai dah mati, dah beratus yang kena tangkap, dah beribu yang kena bunuh. Sabar-sabar sampai akhirnya hilang sabar. Ceritanya, askar ni bila dia masuk kampung nak bunuh, askar Sunni letak dekat depan, askar Syiah dekat belakang. Askar Sunni ni kalau dia tak tembak orang kampung, askar Syiah ni akan tembak askar Sunni kat depan. Jadi terpaksa tembak lah. Dalam keadaan macam tu dah berlakunya. Kali pertama dia panggil insyiqaq. Dia orang mula antara askar ni ada bersifati kan. Kita panggil apa, berpaling tadah bersama dengan rakyat. Asal cerita dia orang langsung tak terfikir nak lawan, dia orang hanya nak pertahankan diri. Tu aja. Zalim. Anda pernah tengok video, tapi video-video yang anda cakap ni semua dah tak bawa lah, pasal tak sesuai untuk umur-umur. Korang semua umur berapa tahun ni? Kalau korang tengok kena ada bimbingan mak bapak lah. Di bawah penyelenggaraan mak bapak. Anda pernah tengok antara video yang kejam orang ni disuruh ditiarapkan dan dipaksa sebut man. Sana dia kata man rabbuka, siapa Tuhan kau kan. Tapi dia cakap bahasa Amiyah tu, dia kata mir rabbak, siapa Tuhan kau, siapa Tuhan kau. Kalau kau kata Allah, kau kena bunuh. Kau kena kata Bashar al-Assad, Tuhan aku Bashar al-Assad. Jadi orang ni kata Allah. Dia tiarapkan orang ni, dia simpah petrol, dia bakar. Orang ni sebut Allah, tengah-tengah bakar tu dia ambil pisau, dia sembelih pula orang tu. Dia rakam. Ni yang gila buat-buat ni, dia rakam. Kalau dia buat, dia tak rakam, kita pun tak tahu kan. Tapi boleh buat, dia rabul lah tu. Punya brutalnya dia buat macam tu. Video yang kedua, dia tangkap orang, letak kat dinding, tutup kepala, tangan ke atas macam ni. Dia orang ambil pisau yang apa tu? Bonet kereta, bayonet. Pisau askar tu, pisau rembo tu, dia tikam sikit-sikit dekat orang dia. Orang ni, aku yang tengok pun melompat-lompat gua tu tak? Dia tikam, dia hiris, sap. Orang tu, dia cocok dekat pinggang, dia kelar dekat leher. Sampai darah banyak keluarkan, sampai dah lembik orang tu. Dia ambil batu blok, dia hempuk atas kepala pula. Rambang, berdebam. Allahu Akbar. Seksanya, dia rakam benda dia rakam. Saya tak tahulah video tu masih ada dekat YouTube ke tidak. Ya. Kalau korang nak tengok, korang type bahasa Arab. Ya. Contoh, korang type Iza mu'taqilin. Iza ni penyiksaan ataupun ta'zib. Ta'ain zal yaba. Ta'zib al-mu'taqalin fi sijni Suria, ataupun ta'zib al-mu'taqalin fi Suria. Kau type, insya-Allah kau jumpa macam-macam video. Aku rasa tak mampu nak tengok. Yang last kali yang dah dapat baru-baru ni. Jadi anak ni ada apa ni? Samsung tu kan, Note 10 tu. Aku tidur aku tak spill. Sekali malam-malam tu ada bunyi tet, ada orang hantar daripada Syria. Video terbaru. Kita pun tengah lalu-lalu ni tekanlah nak tengok apa benda. Sekali kau tengok, dia pegang mesin gergaji ni, mesin pokok. Zzz, tuan. Dia pegang mesin gergaji, ada 2 orang, dah tak larat tak maya, tangan terikat. Dia kata, Mir Rabbak, siapa Tuhan kau? Bashar. Dia sebut Bashar. Waktu dah tak larat lebih, dia letak mesin gergaji tu betul dekat lehernya. Macam tu, memancut darah. Aku terperanjat kau tu tak? Macam tu, memancut darah. Allah kata. Dia letak macam memancut darah. Lepas tu dia belasah tu, putus kepala orang dengan mesin gergaji. Allahu Akbar. Sebab tu aku cukup geram kalau orang kata benda-benda ni lakonan sandiwara. Aku rasa aku nak sepak aja muka orang cakap macam ni. Kau tak tahu apa yang berlaku. Ini kejahatan puak-puak Syiah Alawiyah An-Nusairiyah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria. Okey bang kakak ya. Jadi itu antara contoh penyiksaan yang diorang buat dekat Syria. Banyak cerita kalau saya nak cerita. Malam ni habis berapa ni? 12. Betul ke betul?
Aku pukul 3 pun boleh. Okeylah, paling awal pukul 11 boleh. Pengajar boleh. Pasal ada video lagi ni. Aku datang jauh-jauh takkan setengah jam aku tak datang. Aku barang kan. Datang pun tadi berapa jam lah. Datang tak kereta tu 3-4 jam kan. Takkan jam setengah jam. Tak kelas lah. Okey, abang kakak ya, antara cerita-cerita sedih di Syria, ada video sekali. Ini saya tengok juga video ni. Askar masuk dalam kampung. Orang kampung nampak askar masuk. Diorang semua kunci pintu rumah, takut. Askar semua satu rumah. Dengarlah bunyi orang menangis, orang menjerit. Lepas tu beberapa minit kemudian askar keluar. Bila askar dah keluar, orang kampung pun pergi dekat rumah tu nak tengok apa yang berlaku. Diorang bawa kamera ni lah, kamera handphone ni. Masuk-masuk, diorang nampak baby disembelih. Budak kecil ni tangan dia pegang rambut mak dia, betul, sejebak rambut mak dia dekat tangan. Lepas tu kamera tu rakam mak dia pula. Masa dia rakam tu mak tu masih hidup lagi, tapi leher nak putus dah. Kau tengok, apa jenis manusia kita pun tak tahu. Jahat, zalim. Ya, ini semuanya berlaku di Syria. Bukan cakap kosong, semuanya dirakam. Ada dalam, saya tak pastilah kalau internet YouTube dah buang, wallahu alam ya. Okeylah. Setelah 6 bulan kebangkitan, akhirnya rakyat Syria mempertahankan diri dengan penuh kesabaran, sehinggalah pejam celik dah nak masuk tahun ketiga kebangkitan rakyat Syria. 2011, 2012, 2013. Okey bang kakak ya, apa sebab Bashar al-Assad boleh bertahan lama? Kau tengok Mesir habis settle kan, Tunisia, Libya, Yaman semua mengalah belaka, Syria tidak. Sebab yang pertama sekali, yang paling kuat support Bashar al-Assad ialah Iran. Cukuplah kita tertipu dengan Iran. Ya. Aku ni bukan nak katalah, dulu masa kita belajar, saya dulu sekolah dekat Darul Falah Melaka tau. Darul Falah Melaka ni, siapa yang habis belajar kat sekolah tu akan dihantar ke mana? Ke Qom Iran. Qom Iran. Mujurlah segala puji bagi Allah yang tak izinkan saya habis sekolah kat situ. Kalau saya habis sekolah situ tuan-tuan, kakak semua, tantangan aku jadi ayatullah hari ni, betul tak? Kau jangan main-main. Tu 6 tahun tak pening kepala kau. Ya Ali kat sana. Tu. Ya. Yang pertama Iran. Memang support 100% Bashar al-Assad. Kenapa dia support? Sebab Syiah lah tu. Lepas tu Syiah dekat Iraq support. Syiah dekat Lubnan. Siapa dia? Hizbullah. Ni pun aku nak cakap kat korang. Aku ni dulu kaki demo. Demo wajibul gundah aku turun. Demo tak ada masalah. Apa masalah sangat? Aku pelik sangat. Demo boleh turun, tak masalah kan. Sebab ada hukum dalam Islam. Ya, harus berdemonstrasi dengan alasan-alasan syarak. Kita dulu demo bawa bendera Hizbullah, betul tak? Bila berlaku kebangkitan di Syria, saya tak percaya tau. Saya tak percaya Iran terlibat. Saya tak percaya Hizbullah terlibat. Memang tak percaya. Puncanya bila saya pergi ke Turki pada bulan 5 2012, saya menziarahi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kenal Syekh Muhammad Ali As-Sabuni? Kakak kenal? Tak kenal? Kau memang tak kenal kan? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Ketua Kesatuan Ulama Syam, dia kata apa? Kunna nuhsinu dhann ala Syiah wa Iran wa kunna nad'u lahum bil khairat. Dia kata kami dulu bersangka baik dengan Syiah, bersangka baik dengan Iran, dan kami sentiasa doakan supaya mereka mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia kata rupanya diorang yang terlibat membunuh umat Islam di Syria. Siapa cakap ni? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, orang Syria yang duduk dalam buangan selama lebih kurang 52 tahun. Dibuang daripada Syria dan ditarik kerajaatannya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni lahir dekat Halab, tapi dia tidak ada kerakyatan Syria. Kalau ada pasport dia punya pasport kerakyatan Turki. Okey. Jadi berlakulah kebangkitan rakyat. Setelah 3 tahun Bashar al-Assad masih bertahan. Hukum zahirnya wallahu alam, tapi yang paling banyak support macam kita katakan tadi, Iran, Iraq, Syiah di Lubnan dan juga Rusia. Kalau Amerika nak hancurkan Bashar al-Assad,
dia boleh buat macam mana dia buat dekat Saddam Hussein. Kan, tak sampai beberapa bulan berdebam, habis, selesai masalah. Tapi kenapa dia tak buat dekat Bashar Assad macam tu? Kenapa? Sebab Syria bersepadan dengan Israel. Dan mujahidin di Syria kata apa? Setelah kami membebaskan bumi Syria, kami akan teruskan pembebasan sampai ke Masjid Al-Aqsa. Ni ada orang takut ni. Syekh Raid Salah kata apa? Lan nuhadira Palestin illa bitahriri Dimashq awalan. Kita takkan boleh membebaskan Palestin sehingga kita membebaskan Dimashq awalan. Kita bebaskan Bandar Damsyik. Inna tariqat tahriri Palestin labudda an tamurra ala tariq Dimashq. Laluan untuk membebaskan Palestin tak boleh tidak mesti kau melalui jalan Damsyik. Sebab apa? Sejarah menunjukkan ketika Palestin ditawan oleh tentera Kristian, siapa yang bebaskan dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Min aina haula? Min aina atau? Daripada mana dia datang? Min Dimashq ke Syam. Dia datang daripada bumi Syam. Salahuddin Al-Ayyubi bersama para mujahidin bergerak daripada Damsyik menuju ke Palestin dan akhirnya membebaskan bumi Palestin, dan insya-Allah benda ini akan berulang sekali lagi. Adik abang kakak semua, jadi berlakulah kebangkitan, pembunuhan berlaku. Setakat sekarang maklumat yang kami dapat, rakyat Syria dibunuh dalam tempoh lebih kurang 2 tahun ini lebih kurang 200,000. Sebengong-bengong Israel dia serang Palestin, kan, dia serang 70 tahun 70 tahun dia tawan Palestin tu. Diorang bunuh lebih kurang 50,000 je. Itu dalam tempoh 70 tahun. 70 tahun 50,000. Tapi Bashar al-Assad bunuh rakyat dia dalam tempoh 2 tahun 200,000 lebih. Itu tak campur dengan pelarian yang ditangkap tak tahu hidup ke mati dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang insya-Allah kita akan saksikan tayangan video dan Okey, yang ni ni pula ni. Ini dekat atas Bukit Qasyun. Jabal Qasyun ini sekarang mujahidin sedang mara ke bukit ni. Kita doakan supaya Allah memberikan kemudahan dan kemenangan kepada mereka, insya-Allah. Amin. Sebab siapa yang menguasai Bukit Qasyun, dia menguasai seluruh Bandar Damsyik. Dulu asrama saya atas bukit ni. Jadi kita duduk atas bukit, kita nampak semua dekat Bandar Damsyik ni. Dan di atas bukit ini, di sini berlakunya pembunuhan yang pertama di dunia antara dua beradik Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, Qabil bunuh adik dia Habil. Sebab itu badan ini dipanggil Damsyik. Damsyik daripada dua perkataan Damun Syaqi, darah adik-beradik seibu sebapa, dicampurkan dulu jadi Damsyik. Dia macam perkataan Hadramaut. Biasa tengok Hadramaut, biasa tengok kedai makan restoran Hadramaut, kan, tahu kan, kedai makan Arab. Kita tak tahu pergi makan, kau tahu tak mana apa Hadramaut tu? Daripada perkataan man hadara mata, siapa datang mati. Kau jangan main-main. Siapa datang mati. Dipendekkan jadi Hadramaut. Kita buat kedai makan, Ta'al Hadramaut. Kau makan kau mati. Kau jangan main-main. Okey bang, minta maaf ya, anda tak biasa pasal biasa yang buat ni kawan saya. Okey, ni kubur dua orang ulama yang terkenal. Belakang tu yang ni Ibnu Taimiyah, dan depannya ialah anak murid dia Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi. Okey, ini kubur
Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pula kubur Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu yang diberi gelaran Saifullahil Maslul. Kalau kita tengok dekat dalam kubur ni, dia belah dalam ni, atas kubur ni ada dia gantung pedang Khalid bin Al-Walid. Ia pedang yang digunakan dalam peperangan lebih kurang 100 peperangan. Ini kubur Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tahu tak kenapa kubur ni dipagar dengan besi? Sebab puak-puak Syiah kalau dia lalu dekat kubur ni, dia akan baling dengan batu. Dia cukup benci dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi untuk protection, diorang tutup kubur ni dengan pagar besi. Ini kubur siapa dia? Tak kenal? Tak kenal, buat malu ribuan dia gua ni. Ini kubur Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, Al-Khalifatul Adil. Ketua Menteri Pulau Pinang kenal Umar Abdul Aziz. Korang tak kenal, berat nanang boh. Jadi Umar Abdul Aziz meninggal dunia juga di Syria, di sebuah tempat nama Ma'aratul Nu'man, dan kubur dia pun dibom sekali. Dalam ni ada 3 kubur. Kubur dia, kubur isteri dia, dan kubur penasihat dia. Asal tanah ni milik seorang padri Kristian yang dibeli oleh Umar bin Abdul Aziz sebelum dia meninggal, sebab dia tak nak ditanam di perkuburan awam. Umar Abdul Aziz kata apa? Aku tak layak ditanam dekat perkuburan awam pasal takut menyalahgunakan harta benda awam. Faham cerita aku tak? Sampai macam tu. Hatta tanah kubur pun dia beli. Takut besok dekat padang mahsyar Allah tanya, kenapa kau guna tanah orang awam? Sampai macam tu kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Ini kubur Al-Imam Nawawi. Saya tak pandai nak zoom lah. Dia ada tak ada mouse ni. Bida'ah betul lah kawan. Ini kubur Imam Nawawi rahmatullahi alaihi yang terletak di Dar'a, Bandar Dar'a. Kalau korang nampak ni apa, dahan pokok yang besar ni, kan? Dahan pokok ni tumbuh atas kubur Imam Nawawi. Dia tumbuh besar pokoknya dan dibakar sebab adalah orang buat benda syirik kan. Pergi tikam berbeko lah, benda semua, Allahu alam. Jadi dibakar pun sampai sekarang masih hidup lagi pokok tu. Masih ada lagi daun, masih ada lagi bunga. Ini kubur Nabi Yahya alaihi salatu wasalam dalam Masjid Al-Umawi, masjid antara masjid tertua di dunia. Asal masjid ni sebuah gereja yang dibeli oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini Babus Syarqi, pintu sebelah timur yang Khalid bin Al-Walid tawan Damsyik melalui pintu ni lah, pintu Syarqi belah timur. Nabi kata, sayanzilu Isa bin Maryam inda manaratil bayda fi syarqi Dimashq. Nabi sebut dalam hadis, akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur Bandar Damsyik. Antara jarak menara ni dengan menara ni tak jauh, sama ada Nabi Isa akan turun di sini ataupun di menara ni. Kedua-dua menara ni di tengah-tengah kota Damsyik. Ini nak sebut bumi yang hebat. Allah uji dengan ujian yang hebat. Nak menyambut penurunan Nabi Isa, Allah uji dengan peperangan pada hari ini, supaya yang bersedia menyambut tu orang yang betul-betul bersih akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makam Nabi Zulkifli. Habis. Kita akan ke video. Sebelum ke video, kita berkenalan dulu dengan keluarga 6 Jahanam ni. Al-Mangkuk Hayun wal-Mangkuk Jamban. Boleh nampak Boleh? Tak nampak? Nak zoom macam mana? Macam ni? Tak edit pun? Okey, terbaik. Alamak, soalan tak? Nak muntah tu pun dulu.
Inilah keluarga 6 Jahanam. Ni geram aku taubat pun. Hafiz Asad, bini dia, itu anak perempuan dia. Lepas tu yang ni macam Mr. Bean ni. Ini nama dia Majid Al-Asad. Dia ni mati muda dengan sebab overdose, dadah, arak dan sebagainya, mati muda. Ini anak yang sulung, Basil Al-Asad. Sepatut dia yang jadi presiden Syria, sepatut dia. Tapi dia mati macam saya katakan tadi, dia mati dengan sebab konspirasi yang dirancang, lalu diganti oleh Muhammad Bangkok Ayun Zirapah ni, Bashar Al-Assad. Dia yang jadi presiden sekarang, dan ni adik dia nama Mahir Al-Assad, ketua pasukan komando Syria. Ini semua keluarga yang bunuh puluhan, bukan puluhan, ratusan ribu umat Islam. Ini semua anak-anak dia ni. Ini Allah, macam pula dia tu. Ini contoh patung berhala Hafiz Al-Assad di setiap roundabout. Macam-macam rupa lah. Dia macam ni, ada rupa gini, macam-macam rupa. Dan Alhamdulillah, setakat ni yang kita tahu, kebanyakan patung ni semua telah dibom, diruntuhkan oleh rakyat Syria. Hanya tinggal beberapa patung di dalam Bandar Damsyik. Pasal Bandar Damsyik sekarang ni payah nak nak dikuasai oleh mujahidin, dengan sebab banyak sangat dia punya halangan-halangan dia. Beratus-ratus roblok dalam tu. Okey. Ada suara? Tak ada suara? Apa ni? Ini demonstrasi di Bandar Hamam. Setelah 40 tahun tak pernah berdemonstrasi, akhirnya dah keluar ramai-ramai lawan apa ni, pemerintah yang zalim. Alam. Ini demonstrasi di tengah-tengah Bandar Damsyik, ibu kota Syria. جمعت المقاومة الشعبية. Okey, ini Syabihah. Syabihah ni itu lagu bengong dia lah. Ini semua pembunuh upahan yang dibela daripada kecil oleh Hafiz Al-Assad. Diorang ni bodoh belaka, tak ada pelajaran, tak erti apa benda, hanya diberikan perempuan, arak, duit, itulah kerjanya. Dan mereka ikut arahan. Bunuh, tangkap, seksa, rogol. Karakter diorang, kepala botak, berjambang, ada tatu. Kalau kita tengok, kita ingat ni macam imam masjid rupa dia kan. Ini ayah dia 3 line. Ini gambar ni, kenapa ada lagu ni? Diorang berjaya bunuh seorang mafia ni. Dia jumpa handphone. Dalam handphone tu ada gambar ni, termasuk dengan lagu-lagu tadi lah. Ini semua pembunuh upahan. Okey, yang ni, yang tadi tu, sorry,
Dia dipijak imam masjid, diseksa dengan sebab dia berjanggut panjang dan disuruh mengucap la ilaha illa bashar, dan akhirnya beliau dibunuh. Dan lepas pada ni ada orang ditanam hidup-hidup dan dibunuh. Ni di kepala orang ni. Ni tentera Bashar. Lelaki jubah putih ni wallahu a'lam, secara kebetulan dirakam masa berlaku tembakan polis tembak, dekat tangan dia ni ada budak tau, dia ambil, dia angkat. Dia pegang budak tu dengan sebelah tangan. Orang kalau bawa isi dua tangan macam tu. Dia pegang, dia angkat, dia bawa kat belakang, hilang. Tak tahu ke mana dia pergi. Wallahu a'lam, katanya malaikat dan tidak mustahil. Jadi panjangnya saya okey. Ini patung Hafiz Asad yang dirobohkan oleh orang Syria. Tembakan yang dilepaskan kepada orang keluar demonstrasi. Kamu sadar tarik, jangan bagi tarik, jangan tarik. Di penghujung siksaan tu, orang tu sampai terberak cirit atas lantai. Okey. Yang ni antara gilanya tentera Syria ni. Dia tangkap keldai dalam satu kampung ni. Sebab orang kampung tulis perkataan Bashar al-Assad dekat badan keldai tau. Jadi orang Arab, kalau kau nak gaduh dengan Arab, kau kata anta himar, memang dia marah. Kau keldai, memang dia kejar kau. Kalau kau kata kau lembu, dia tak marah lagi. Kau beruk, dia tak marah lagi. Kalau kata anta khinzir pun tak marah, pasal dia tak kenal babi macam mana. Tapi keldai kau jangan pantang dia. Keldai benda dia nampak depan mata tu, binatang bodoh ni. Jadi orang kampung nak marah, dia tulis perkataan Bashar dekat keldai ni. Askar ni dia tangkap semua keldai, bunuh belaka. Tak pasal-pasal keldai kena bunuh. Jangan lah. Jangan lah.
Ini satu kampung dibunuh, satu malam saja dibunuh seramai 1,300 orang. الزفني نسمات الليالي فتراعى ببالي طيف آلام مريم أبكتني صرخات الأياما وأنين تناما طيد وأسي وأنين. Kalau tengok gambar ni mak dia, ni anak dia. Dia peluk anak mati belaka, ni suami dia. من تناما حول قيد وأسي تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى ضمعة الطفل الغني مديني يا شراعا. Nak terpaksa pilih pasal banyak sangat ni. Menjazi. حمص قرية الغويرة الشرقية 2/10/2012. الشهيد بإذن الله زينب عبد الحكيم بكار. Janin, وهي حامل. هذا هو جنينها. لا أدري ما janin yang terkeluar dari perut mak dia. على بشار الأسد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حوصلة بعمل 5-2 هذا هو الفيتو الروسي الصيني 5-3-12. لا اله الا الله لا اله الا الله. اصبر شوي على المنام. أربعة 3/2012 القصف على مدينة الرسل. انظر يا عالم انظر يا عرب ماذا يقبل ان تقصف الرسل. القصف العشوائي على المدينة. قصف الطلابات والهاوي. ما دكتور. الرسل 4. Okey, itu cukuplah bahagian keganasan dia. Kita akan masuk ke antara tentera Iran yang ditangkap oleh mujahidin. Ini sniper Iran yang jadi ditangkap, dan bersama diorang ada kad, kita kata my card lah, daripada Iran, Republic of Iran. Dan diorang ni tak pandai cakap Arab, dia bercakap bahasa Parsi. Nah, tu bahasa Parsi dah tu. Okey, ni akidah Syiah yang kita kena tahu. هي عدوة الله وعدوة أهل البيت سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق 7 سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. يصعب علينا وعلى كل شخص أن يعدد جرائم هذه المرأة الخبيثة. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. Okey, ni bantuan yang kami hantar pada bulan 5. 1, 2, mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Badan Turki Syria. Bersama kami ni, saya seorang mujahid Abu Janah. Beliau dipenjarakan selama 5 tahun dalam penjara Syria, dan tuan-tuan boleh lihat bukti dia bagaimana dia dicabut kukunya. Kemudian bila dicabut kuku ni, beliau kena bakteri dan terpaksa dipotong seluruh 2 batang jari ni. Ini antara kesan siksaan yang dia alami dengan sebab dituduh terlibat dalam ikhwan muslimin di seluruh negara luar. Dan beliau menceritakan tadi bagaimana beliau diberikan satu penjara, dan beliau duduk dalam jamban selama 8 bulan. Dia dipenjarakan dalam jamban yang jamban tu hanya besar 2 batu ni saja, ya, dua kaki sajalah besar jamban tu selama 8 bulan.
Di situlah dia makan, di situlah dia berak, dan pinggan yang digunakan itulah dia buat cuci berak. Ini yang beliau ceritakan. Okey, yang ni dia ditembak ya dekat perut dia. Masya Allah. Ada 8. Dia 8 tembakan di perut, di dada dan juga di pergelangan tangannya. Anta min ayn mantiqah? Ijli. Nah. Dan ini antara bantuan yang kami hantar ke dalam Syria melalui kawan-kawan dalam Syria. Semua ni tak boleh, dia tak tunjuk muka pasal dia takut kan muka dia masuk kat internet. Nanti kita Bashar akan cek dia orang. في هذا المبلغ كانت اخواتنا المعروفين الله يسلمك. Ini lambang Facebook kita lah ya, Syria Care. بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله قال الله تعالى في كتابه العزيز يسأل Ini terbaru. Now it's time